Orang muda tu harus sedar. Kesedaran je yang boleh mengubah tindakannya. Assalamualaikum, bersama saya Mahmud Epa dalam podcast Lawyer Sarawak. Balik kepada yang tadi, apa poin yang aku tegaskan adalah orang muda tu harus sedar. Kesedaran je yang boleh mengubah tindakannya, yang akan mengubah balik kepada yang tadi. So kita nak cari cara macam ni nak menyedarkan orang muda, ya kena apalah discussion lain lah. Tapi secara dasarnya untuk kita pendek katanya, untuk kita mendapatkan Malaysia yang bagus lah, negara yang bagus, negara yang maju, negara yang sistem politiknya teratur, tiada money politik apa semua lah. Harus kesedaran rakyat, terutamanya kesedaran. So ialah masalah pengurusan politik tadi. Coba politik kita lebih terbuka, lebih demokrasi kata orang. Sepatutnya pelantikan ketua kampung silahnya sampai mati. Sepatutnya ada tempoh lah. Macam contoh setahun sekali kah, 2 tahun sekali kah. Tapi seperti apa yang aku tahu, memang ketua kampungnya bertukar-tukar. Memangnya ada term setahun ataupun 2 tahun. Mesti salah pakai lah. Tapi masalahnya gini tu, cara pemilihannya kita terbuka. Bukan dipilih secara demokrasi lah. Maksudnya ada pemilihan ketua kampung yang melalui proses pemilihan yang macam undian. Cek dah. Ya masalahnya. Yang pemilihan ketua kampung lebih kepada pemilihan yang YB suka. Faham sih? Jadi lebih jadi ke lantikan politik pula dah. Keket ketua kampung. Nyuruhnya apabila pelantikan politik nya sihat. Apabila nya sihat, nya dapat nak menjalankan tugas ya secara management yang betul. Sepatutnya nya boleh mengurus dengan cara SOP yang dah disediakan oleh pejabat daerah, pejabat residen, apa semua. Tapi di sebaliknya ada kuasa daripada YB pula yang kira megang ketua kampung. Ya benda yang sihat. Apabila keputusan dipolah oleh ketua kampung untuk lebih kepada apa yang diarah ataupun apa yang suka oleh YB contohnya. Jadi siapa sebenarnya rakyat tu? Suara rakyat kah suara YB yang nak didengar kan? Patutnya ketua kampung tu mengetuai kampung, mengetuai masyarakat kampung, penduduk kampung, rakyat kampung, bukannya mengetuai YB. Jadi sepatutnya ketua kampungnya yang ambil tahu orang di bawahnya, bukan orang atasnya. Jadi tugasnya dah salah dah. Apabila tugas dah salah, kerja pun salah. Jadi kepentingan di sini dah bukan atas kepentingan orang kampung, atas kepentingan YB. Ya masalah. Jadi kita nak ambil pendekatan macam kau tadi, macam kau ada pola satu pilihan raya anak muda lah. Boleh. Benda ya aku setuju. Cuma pelaksanaannya ya mungkin agak susah. Kenapa? Nya masih melibatkan ketua kampung yang dipegang oleh YB. Apabila pelantikan contoh kita melantik anak muda ya tadi untuk mewakili kampung, in the end nya pun akan jadi tools YB. Ya yang agak
agak kritikal lah mun kita nak mengolah waktu tu. So apa yang perlu diubah sebenarnya sistem politik juga, sistem cara berpolitik orang-orang politik tu. Macam dah YB, macam dah apa nama orang parti apa semua kena ubah. Saya dapat lagi nak main apa nama sentimen kaum ataupun sentimen apa nama tadi nak kekal berkuasa sampai bila-bila. Siapa lagi? Rakyat kini tu rakyat bukan rakyat bodoh, bukannya rakyat tahun 60-an, bukan kita dengan orang lama. Bukan kita dengan orang tua, tapi kesedaran politik orang rakyat Malaysia tu sudah tinggi. Jadi kita saya dapat dengan cara yang lapuk lagi, cara yang lama, macam yang dulu-dulu pun. Sebab rakyat kini tu info dah senang nak dapat, maklumat mudah nak dapat. Lepasnya nak menyuarakan apa-apa masalah mudah. Saya ada kerana birokrasi. Kini tu mun kita contoh, ambil contoh, mun ada masalah parit contohnya. Orang lebih senang mulah viral di Facebook. Betul? Daripada nak mulah laporan di majlis, laporan di pejabat daerah ke, di majlis daerah ke. Lebih mudah nak report dekat Facebook. Lebih laju lagi tindakan yang akan dilakukan. Jadi tangga kini tu salurannya dah banyak. Saluran untuk bersuara banyak. Saluran untuk dapatkan info yang banyak. Jadi jangan nak ngembak cara yang lama lagi. Sebab dulu mungkin yang dapat napuk kesilapan. Kini tu siapa? Semua ditangga. Jadi ubahlah. Benda yang perlu ubah. Guna juga kita nak menggunakan politik tu untuk kepentingan peribadi lah, macam apa yang berlaku sebelum tu. Kita bukan nak nuduh, aku sini nuduh, tapi realitinya nampak macam mana lah. Sebab apa? Sebab kan enggak? Berapa lama dah rakyat Sarawak tu contoh aku ambil sikit kawasan Asajaya. Mun dia bukan kawasan pembangkang, dia adalah kawasan kerajaan. Kawasan yang menyokong penuh kerajaan. Apa aja wakil kerajaan yang bertanding di Sia, wakil parti yang dari pihak kerajaan yang menang bertanding di Sia, garanti menang. Dari tahun 70-an sampai tu 2020 tu sampai kini tu masih menang. Jadi bukan anggap apabila masih menang, maksudnya rakyatnya masih menyokong rakyatnya. Jadi sebagai balasan daripada sokongan yang berbelah bahagi tadi, apalah masalahnya mundanya dimajukan, diberi bantuan, diberi pendidikan yang bagus, disediakan dengan ekonomi yang bagus, disediakan infrastruktur jalan, api, air, internet semua, berilah bagus. Kan kita orang dah nyokong sikanlah orang nyokong kita, orang dah nyokong kita, pasal kita tak sensi tahu. Masih patut mun kau pun sekali pun mun kau tak jadi pemimpin di Malaysia, orang kampung tak dah nyokong kau. Pasal tak kau tahu orang kampungnya kekurangan serba-serbi nak api, air, karan, internet semua kau tahu adanya serba ada. Pasal kau nandah aja kah? Simple aja bukannya masalah kau ahli politik kasih ahli politik, tapi benda yang simple gila. Orang nyokong kau kena berilah kemudahan dengan sihatnya, berilah hadiah lah daripada sokongannya tadi. Sebenarnya so kini tu benda tu mesti diubah lah, ubah dari segi kesedaran politik. Sebab benda tu panjang bukannya untuk generasi kita aja, untuk sampai ke anak cucu kita. Bila sampai ke anak cucu kita, benda tu masih
dalam bentuk sistem macam tu, kesiankah kita dengan anak-anak cucu kita yang diam di negeri kaya, di negara kaya, tapi taraf hidup miskin. Sebab apa? Sebab kekayaan yang sampai ke rakyat. Betul? Aku sinyalah secara keseluruhan tidak tu, tapi sistemnya dah cara lama, kena ubah cara baru. Mun naknya rasa nya dapat ubah dengan cara baru, si perlu ubah parti, buatlah. Kita bukanlah semata-mata nak nukar parti tanpa ada hala tuju. Kita mau perubahan, ya aja. Tok kita nangga ahli politik tu kan, yang menang ya, seolah-olah nya pun tempatnya berpuluh tahun, sampai 20 tahun, 40 tahun, nya aja tanding saya, nya aja menang saya. Betul lah pada kotak, si adakah pelapis? Bukan penapis, pelapis. Si adakah? Si patut si ada kan? Orang yang dalam parti bersilih ganti lah. Keluar masuk, ada keluar, ada yang orang muda baru masuk. Sikanlah si ada direkrut orang-orang muda ya, orang-orang yang baru kan. Sikan si ada, si patut si ada. Sedangkan parti-parti lain banyak saja orang muda kan. Jadi di Sia pun kita dapat nangga seolah-olah parti itu satu-satu parti, aku sih mau nyebut nama parti lah. Satu-satu parti itu apabila nya udah berkuasa, apabila nya udah menang di satu kawasan, nya seolah-olah ikat mati. Ya sih ada peluang lagi untuk pelapis muda ataupun orang-orang baru untuk ngambil alih tempatnya supaya kegagalan. Kita ambil kegagalan lah. Sebab apa aku ada kegagalan? 20 tahun megang kawasannya si maju pun. Berkata bukan kita mau, bukanlah kita minta yang semewah-mewah macam ni pun. Kita mau benda yang mengikut suasana zaman tu lah. Macam contoh kena tu ada internet. Mun di Kuching internetnya 5G. Di kawasan yang pertengahannya, silah pedalaman ni lah. Yang pertengahan berilah internet 5G juga, apa masalah. Naknya seolah-olah third class pun rakyat, padahal nya pun pengundi yang mengundi YB yang lepas ada air, ada api semua air. Contoh air pun kuning, si terawat, air pipe. Lepas akaran pandai hilang etang. Padahal klaim Sarawak rakyat Sarawak tu ada dam Bakun, dam apa nama tu untuk elektrik terbesar di Asia, dapat supply sampai ke Sabah, apa semua. Tapi sebuah kata nak ke Sabah, ke tempat rakyat Sarawak pun karan yang sampai. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang berlaku? Yang kita pelik lah dalam suasana moden yang gini tu masih rakyat. Dikira Sarawak tu adalah negeri ketiga selepas Sabah. Nombor 1 Selangor, nombor 2 Sabah, nombor 3 terkaya hasil tahunannya, hasil yang diproduce negeri itu. Sarawak nombor 3 kaya. Apa kena? Saya ada apa-apa pun. Saya boleh. Saya ada apa-apa. Lepas saya ada air. Jadi yalah kesedaran orang. Jadi sebab kita masih berada di takut yang kini tu kerana pemimpin yang mengambil kesempatan. Sebab di atas
kesedaran kita yang ada. Jadi tugas kita sebagai orang muda lah, bukanlah tugas sebagai orang parti ke, sebagai orang politik sih. Tugas kita orang muda tu harus menyedarkan orang muda lain supaya adanya sedarlah dengan apa yang berlaku ini tu. Jangan hanya jadi lalang, faham sih? Lalang angin lalang rumput lah. Ditiup angin ke kanan, rebah ke kanan, tiup ke kiri, rebah ke kiri. Jadi si ada pendirian, si ada macam ni yang nak berpendirian, sedangkan si ada kesedaran, si ada pengetahuan, si ada knowledge pasal. So ruang yang ada macam tu kita boleh gunakan untuk kita untuk kita sedarkan orang muda. Okay geng, itu adalah recorded discussion through Clubhouse Loya Sarawak. Sorry for technical problem. Apa-apa pun, thank you for listening podcast Loya Sarawak. Jumpa lagi, bye.